Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini kita sambung perkongsian kita dan seperti biasa kita mulakan dengan asma'un nabi insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasulullah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimur Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Mundi Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Quran, Sahibul Hujah, Sahibul Burhani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Na'im Ainul Ghurri Sa'dullahi Sa'dul Khalqi Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Apa khabar? Apa khabar semua ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian dan kepada seluruh Nurtizen sekalian. Baru nama baik sikit nama Nurtizen kan. Okey, siapa semalam dah minta maknanya bagi alamat nombor Asma'un Nabi, esok saya akan mula postkan insya-Allah, mudah-mudahan beri manfaat. Doakan saya dan doakan kita untuk kita semua insya-Allah. Malam ini saya ada tetamu kan, iaitu DJ Pian sekali lagi akan bersama saya. Kita cerita sikit sekali lagi mengenai misi kemanusiaan dan kita nak tengok maksudnya apakah yang pengalaman mungkin DJ Pian boleh kongsikan kepada kita selama beliau mengendalikan program di Radio Aikim. Macam manakah di sebalik tabir Radio Aikim itu, insya-Allah. Okey, jom kita tengok dan kita jemput DJ Pian untuk bersama dengan kita kan. Okey. Okey.
Okey, kita sedang menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baik. Aduh, waras-waras wong tuwek saiki Wa- lah. Walah kok kaya kuih toh. Ustaz, Okey, terima baik. kasih banyak-banyak Ustaz Amin. Ya Ya, Allah, seronok dapat datang lagi rumah Ustaz Amin. datang lagi. Baik. Okey, insya-Allah. Okey, Kejap, so nampak dahi je ni, nampak dahi je. nampak Okey. dahi? Siapa dia? Anak ni Okey, saya ni nampak Oh, dahi. okey. Okey Ustaz. Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So buka apa pagi ni? Hari ni. Buka apa selain tamak? Hari ni. Selain Subhanallah, tamak. hari ni ada sahabat belanja. Dia Umi. Masya-Allah. Chef Umi, mak dia dekat Taman Tun buat masak-masak, ada buat kuih, lepas tu ada 4 jenis kuih macam tu lah. Dia buat bisnes. Lepas tu Masya-Allah. dia tiba-tiba delivery, dia kata dia kata bagi free je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah orang-orang soleh ni rezekinya dijamin lah ya. Ya Allah, ini mungkin asbab nak on air dengan Ustaz malam ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Dapat murtabak Ustaz. Oh, Masya-Allah dapat murtabak. Okey, baik. Okey. So malam ni kita sambung ke perkongsian kita yang baru ni. Okey. So jadi mungkin saya dah kongsikan tadi dengan Nurtizen kita semua Ya. Nurtizen. Istilah tu sangat bagus Ustaz untuk Ya. tu sekarang ni lah, sebab semua orang tengah online, dapat internetnya free, lepas tu tengah duduk kat rumah kan. Memang kena panggil netizen biar baik je. Biar baik je kan. Ini jadi mengata sana mengata sini, gaduh sana gaduh sini kan. Itulah. Sakitnya lebih jadi- sakit daripada kena tumbuk. Ya. Kita tukar netizen jadi Nurtizen baru baik sikit. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebagai mukadimah, mungkin DJ Pian kita boleh kongsikan selama mengendalikan program di iKim kan. Tentu banyak orang rujuk masalah ke, rujuk kemuskilan ke pertanyaan-pertanyaan ke. Apa yang menarik, apa pengalaman menarik kan? Kenapa Ustaz soal macam Ustaz Amin, tu? Ustaz Amin FM malam ni. Biasa DJ Pian Itulah. tanya. Allah. Itulah tadi tengok Ustaz punya intro pun dah macam DJ dah. Semangat ni kalau letak pagi-pagi ni semua orang pergi kerja semangat senyum aja. Baik. Kan? Lepas tu Ustaz tadi pun nama lagu nasyid qasidah Asmaul Nabi tu pun masya-Allah hari ni key-nya lebih tinggi daripada biasa tu Ustaz. Betul lah. Dia tertinggi sebab tu pendek sikit. Tadi buka puasa apa sampai tinggi key-nya tu. Oh, dia. Itulah dia. Okay. Alright, insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Amin, ya Allah. Seganlah kita sekali lagi dijemput ni. Tapi hari tu sebenarnya masa kita live hari tu Ustaz, ada Ustaz Faiz Abidin. Ustaz Faiz pun dia share juga dia komen lah dekat Instagram. Dia dengar. Lepas tu dia kata, Ustaz Amin tu memang macam tu. Dia tu masa kat Mesir dulu kalau jalan pantang nampak, apa dia kata? Perkataan kalimat-kalimat Arab yang macam cantik tu, dia akan ambil gambar dia kata. Ambil gambar, lepas tu dia akan cari maksud lah apa segala bagai. Itu nanti Ustaz kena cerita Sebab Okey. ada orang dia pergi sana sini sibuk nak ambil gambar selfie saja. Dia sebab nak tunjuk kat orang. Jadi dia tak ambil ibrah kan daripada perjalanan tu. So hari ni itulah yang kita nak sambung cerita tentang misi kemanusiaan, jalan-jalan bukan jalan-jalan sajalah insya-Allah. Apa nak cerita ni? Pasal ni pengalaman mengendali kat iKim ni kan. Tentu macam-macam orang. Nurtizen iKim Nurtizen iKim. Saya okey Nurtizen betul Ustaz. Memang di radio IKIM tu memang nur semua sebab baru minggu lepas partner saya Hazwan kan. Dia cakap juga, dia kata macam bila kita post apa-apa kan beza dengan website Instagram lain, media sosial lain, pendengar IKIM dia kalau komen semua alhamdulillah, subhanallah, redha. Dia tak ada pasrah, marah, tak ada. Betul Ustaz. Masya-Allah. Dan memang kat situ bila Hazwan tanya saya pun 10 tahun ni kan macam subhanallah kita dapat input yang sangat baik daripada pendengar IKIM. Kita bukan kita dapat input lah, maknanya kita belajar banyak daripada pendengar-pendengar IKIM ni. Diorang ni Masya-Allah. lagi hebat. Belum tengok ustaz-ustaz ni lagi lah. Jadi
itu secara kesimpulan apa yang saya dapat, Nurtizen di Radio IKIM tu memang nur Memang baik-baik, semua. Memang baik-baik. Ustaz macam Ustaz. Ustaz sejam Jalan. seminggu kan? Oh, azas minggu. Macam mana Ustaz? Lagilah macam-macam soalan. Macam keluar masuk mahkamah pun ada dah. Saya memang untuk slot personal di Zahra, saya memang bawa pendekatan. Sebab biasanya rumah tangga ni orang panas, sedih, menangis kan. Macam bergaduh kan. Bercakaran kan. Jadi Betul, saya Ustaz. memang membawa pendekatan personal di Zahra ni tidak membawa ke arah mood dan emosi itu. Jadi biar orang dengar tu hilang stres lah. Sebab masalah rumah tangga ni orang akan stres. So kita bawa cerita-cerita santai, cerita yang menyenangkan hati. Itu memang maknanya pendekatan kat personal di Zahra tu. Dan bikin gembira. Sebab awal-awal dulu Ustaz on air Persona di Zahra dulu kan masa tu diorang macam bukan diorang lah sama penerbit ataupun pendengar, diorang kenal Ustaz masa tu sebagai peguam syar'i. Betul So, lah. orang duk nampak macam peguam syar'i ni nak kena apa yelah cerita masalah. Kan nanti macam salah, bantahan yang arif macam tu kan. Jadi tapi bila lama-lama tu maknanya apa pendekatan tu mengena lah. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam Ustaz dah kongsikan dengan pendengar. Kami pun saya belajar daripada Ustaz lah macam tu. Masya-Allah. Macam mana nak kata macam kita hidangkan sesuatu yang menyenangkan lah untuk pendengar kan. Sebab bila radio ni Ustaz, sekarang ada video kan, live semua bagai. Bila radio ni bila orang tak nampak, dia punya deria panca indera dia akan lebih lah sebab dia tak nampak, so telinga dia akan lebih. Dia akan dengar betul-betul apa yang Ustaz cakap, apa yang DJ cakap kan. So kalau salah tu bahaya tu Ustaz. Tapi ya DJ Yati dia tak ada malam ni dia tak ada kita Rekod. Rekod. DJ kat hati dia ngelak lah. Kalau dia mengelak, kalau benda-benda yang mungkin kami ketawa besar tu, dia akan off dia punya mic. Dia ketawa berkekek-kekek. Tapi dia off dia punya mic. Ya ke? Jadi orang dengar saya punya suara je ketawa. Ya ke? Patutlah dengar murni je. Murni je. Dia ngelak. Itu skill dia. Kat sini dekat Instagram mana boleh mute mic Ustaz. Betul. Dia kalau gelak itulah gelaknya. Tapi nak kata apa nama itulah reality. Semua orang ada masalah betul tak Ustaz? Betul. Semua orang ada bebanan dan ujian. Jadi macam kami, saya pun di IKIM, alhamdulillah Dr. Nick Roskiman antara yang kiranya berperanan dan bertanggungjawab lah bawa saya masuk, ajar, didik. Dan antara pesan beliau ialah Nur Hati masuk DJ Hati masuk. Baik. Ada kat atas. Terus wah ketawa besar. Dia ke tu? Terus lari mana? Bukan. Ini bukan. 1966 ni DJ Radio Nasional FM. Nasional? Ya. Tak ada. Sebab dekat Nasional FM, Classic FM ada juga nama DJ Yat, nama dia. DJ Yat. Apa tadi? Sebab kami ni diajar memang dia kata pendengar ni betul. Kita kena raikan pendengar ni datang. Apa yang diorang komen, diorang cakap tu memang itulah dia masa ikhlas hatilah komen yang disampaikan Ustaz kan. So kita kena belajar banyak lah daripada pendengar juga insya-Allah. Kita banyak pendengar jugalah walaupun kita punya pendengar adalah pendengar. Okay, tak? Tadi pasal apa? Pasal Radio IKIM ya? Ustaz lah yang menghadap macam-macam masalah. Apa masalah dalam setakat ni? Hampir 10 tahun Ustaz dalam Persona Zahra. Masalah saya yang paling berat. Kadang-kadang saya juga banyak belajar juga daripada maknanya pendengar bila dia bagi feedback kat kita tau. Feedback permasalahan dia, maknanya dia real case yang kadang-kadang maknanya tak terjangka kita. Ada juga masalah macam ini Betul. Itu yang kadang-kadang bila saya balik, saya akan kaji balik. Macam mana masalah macam ini? Macam nak selesaikan? Itu dia. Pernah satu hari, ada satu orang tu bertanya kan. Okay?
ini real ya, real kan. Ha. Okay. Minta maaf, saya lakonkan balik minta maaf Kalau kakak terdengar tu minta maaf. Dia kata saya boleh bayangkan dia punya muka dengan tengah kembang-kembang hidung. Ustaz, saya tak puas hati sama saya. Saya dapat memang layanan batin ni kurang Ustaz. Kurang. Saya pun kata Serius ada cerita ya, kat serius. telefon? Dulu kita Ambil boleh call. ambil live tau. Ambil Itulah. call live dulu. Dulu. So jadi saya kata, okey sabar kak ya. Nanti kita boleh selesaikan insya-Allah. Minta maaf kak ya, nak tanya kak ya. Umur kak berapa ya? Umur saya 60 Ustaz. Saya punya mulut kan terbukanya. Tak. Lepas itu baru saya kaji. Rupanya akhirnya timbul istilah benda dalaman dia bar dia bukan nampak kat dahi 5 bar, wow. 2 bar, elah. Maknanya, jadi mana banyak tak benda nampak, saya belajar juga. Bukan nampaknya tu. Okay. So, ada satu tu, bukan memang mengamuk. Suami saya ada hubungan apa semua. Saya kata, okay, sabar kak. Okay, innallaha ma'as sabirin. Apa birin? Oh, live tu Ustaz kat radio tu? Live. Kenapa aku tak dengar? Ada, ni lama punya. Sekarang dalam masa dah tak ada call live. WhatsApp emosi tak sampai Ustaz. Betul lah. Kan? Dah Nanti macam-macam. kita cadangkan. Ya. Okey. So macam Ustaz. Siapa yang tadi? Siapa ni? Kejap Ustaz. Nak betulkan handphone ni. Ya Allah, lari-lari Okey. pula. Kok lari-lari barang. Kejap medun. Medok apa lagi. Okey. Baru nampak leher. Nanti orang kata tak nampak leher. Mana boleh? Betul. Ya, betul. Okey. Dan apa nama cabar. Cuma tadi Ustaz cerita pasal handle masalah pendengar. Habis kalau mana lebih senang? Dulu pakai telefon ke ataupun sekarang macam pakai WhatsApp? Kalau ada telefon pun kita buat filter macam tu kan? Ataupun sekarang ni masa PKP ni lagilah live video nampak Ustaz macam mana gelak ke tak gelak ke Ustaz. Mana yang lebih mudah? Pada Ustaz. Saya suka dulu tau. Dulu yang live tu bagus dia adalah soalan tu natural. Maknanya live. Tapi resiko dia masalah ialah dulu kadang orang ni pun sepatutnya satu hal juga tak kerti nak menjaga. Kalau dah dekat-dekat dengan pilihan raya tu, dia tanya soal-soal pilihan raya. Itu yang kadang-kadang kita tak dapat nak buat live. Dia orang ni pun satu hal juga kan. Kan, dia ambil kesempatan tengah live tajuk masa tu pasal apa masalah keluarga jangan disimpan lama. Tiba orang call, hello. Ustaz warna apa? Kan pening macam tu. Betul. Itu yang jadi akhirnya tak boleh nak live kan. Jadi sekarang ni betul macam DJ Pian kata, kalau dengan WhatsApp dengan apa semua kita tak nampak emosi tu. Kan? Jadi kalau waktu live tu nampak emosi tu kan macam saya kan maksudnya betul best tu. Kan? Isi soalan dia macam 30 saat je. Tapi 5 minit. So itu yang mahal tu Ustaz sebenarnya sebab okay. Saya tengok tu. Saya ni Ustaz, suami saya ni pukul saya. Sabar kak ya. Akak boleh sekarang ni dalam keadaan sekarang ni akak boleh pergi, akak tahu nombor balai polis kan? Boleh berhubung dengan sana kan. Saya kata boleh berhubung dengan sana takut mudarat apa semua kan. Suami saya polis. La ilaha illallah. Jadi macam-macam. Kadang tak terjangka. Soalan macam tu tak terjangka. Allah. Habis yang pasal suami di polis tu Ustaz jawab apa lepas tu? Saya tergamam macam okey. Mungkin ada pegawai yang lain yang boleh memberi nasihat ya. Alah. Okey Ustaz. Kita ni gelak-gelak juga nanti orang marah kan gelak aja situ dengan Ustaz. Satu je nak cerita tadi alang-alang kita cerita pasal ni kan, pasal call, pasal WhatsApp, pasal Facebook ni apa semua. Ada orang dia ada masalah, dia terus call. Kan? Ada orang dia macam tu, dia terus hati kering. Kau kenapa? Kau ada masalah dengan aku ke? Kau tak puas hati ke kan? Gitu. Ada orang, dia WhatsApp. Itu pun lama nak hantar. Dia karang, puisi, sajak, karangan bagai kan. Baru dia hantar. Itu pun bila dapat, lakinya tak faham. Kan? Ada orang pula, dia ada masalah.
dia tulis semua kat Facebook yang fahamnya orang lain. Yang faham orang lain. Ha. Para nurtizen. Maka nurtizen baca, dia tukar jadi netizen, habis. Yes. Habis. Kita pernah jadikan dia nurtizen kan? Itulah. Netizen balik habis. Netizen. Apa pandangan Ustaz kalau yelah kita ada masalah ni nak buat macam mana nak luahkan tu? Okey. Sebenarnya kan, pertama sekali luah pada Allah dulu. Pada Allah dulu. Allah. Semayang, angkat tangan, maknanya luah pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kemudian barulah minta Allah panduan, ya Allah, aku ni nak buat macam mana lepas ini? Apa step seterusnya? Mungkin jumpa orang-orang, mungkin jumpa orang yang tepat untuk kita minta nasihat. Jangan luah dekat Facebook, satu dunia tahu kan? Jangan luah dekat tempat media sosial, satu dunia tahu. Tak bagus sebenarnya. Sebab apa? Kita bergaduh rumah tangga, kita yang tahu hal sebenar, orang lain tak tahu kan? Itu yang kadang-kadang berlaku. Mak bapak bila campur urusan pertengkaran rumah tangga dengan anak-anak, padahal dia dua je tahu apa berlaku. Bapak pun kembang hidung kan. Dah kan? Kau kemas baju kau ambil dah, bapak ambil. Bapak ni pun ambil anak perempuan dia balik. Lepas 2 hari suami dia telefon, papa sayang mama, mama sayang papa, bapak ke tepi ke belakang. Menganga masa tu. Menganga sebab bapak dengan mak dia tak tahu apa yang sebenar. Dia berdua je tahu sebenarnya apa yang berlaku tu. Lepas tu kena doa, kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia pendam, mendongkol dalam hati tu kan. Mendongkol ni dengar dulu ustaz ni, ustaz sebut mendongkol dalam hati. Mendongkol. Kan? Itu bahasa orang lama tu, bahasa tok guru lama tu, mendongkol. 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 Hati tu kira macam bengkak. Alamak, ada orang teks Sis Nurhayati Paradi. Oh ya ke? Tengoklah dia masuk ke tidak. Rasa tak ada lain tu rumah dia tu malam ni. Kata dia pernah nak live dengan Ustaz lah, tapi ada line problem. Ya. Ada line problem. So jadi maknanya rumah dia tak lain, so dia. Besok yang datang radio aku yang tanggung. Dia ngamuk-ngamuk. Okey Ustaz. Apa tadi? Okey alhamdulillah. Kalau cerita pasal Mesir tadi. Yes. Ustaz siapa tadi? Ustaz Faiz Abidin Johor. Ustaz Faiz. Okey, baik. Dia bagian penterjemahan kitab lah, betul lah. Tu dia cerita Ustaz. Okey. Ustaz, so, itulah ya. Ada 2 benda dia cerita. Satu yang Ustaz suka ambil gambar tu, maknanya kamera lah Ustaz kamera. Satu lagi pasal malam exam macam mana tak? Dia kata orang lain orang lain besok nak exam. Study, bungkam mata ni kan. Bengkak matanya. Ustaz boleh ajak kawan-kawan, jom pergi talaqi Quran cari syekh. Nampak tak? Sedangkan besok ada exam yang sama. Cerita sikit Ustaz pengalaman tu. Okey. Saya first degree saya adalah Universiti Melaya, UM ya. Universiti Melaya. Jadi habis saya saya BA degree saya kat UM. Waktu tu awal tahun 2000 tu Al-Azhar tengah banyak bagi twinning program tau. Twinning program. Jadi saya masuk satu college dekat Penang. Saya kata okey, saya dah ada BA dah. Saya ingin sangat masuk Azhar. Jadi saya bertiga. Saya Ustazah Asma Husin. Asma Husin. Kita Asma Husin. Tak Asma Husin. Bukan, dia senator. Okay. Saya bertiga. Maknanya dia itu semua UM, kita semua UM ni. Habis UM kita masuk college kat Penang, maknanya untuk masuk Azhar. Jadi apabila kita masuk ke Penang, kita periksa lulus, kita boleh masuk Azhar tahun akhir. Saya Ustazah Asma Husin, senator kita tu sekarang. Itu batch saya lah, batch. Bila kat Mesir, jadi maknanya saya suka bahasa tau. Saya antara suka bahasa. Sebab tu dengan izin Allah, saya boleh banyak menguasai bahasa. Jadi waktu tu saya suka ambil gambar signboard Arab ni. Signboard Arab ni untuk tengok dia punya seni bercakap dia. Seni bercakap dia. Seni, jadi bahasa-bahasa iklan kan. Saya suka ambil, saya suka salin, banyak saya kumpul lah. Beribu gambar, saya print, saya buat satu buku. Sampai sekarang buku tu ada, saya jilidkan.
Mana? Adik kat sini dekat office lah maknanya. Oh, Mana itu. saya buku-buku signboard. Maknanya untuk ni. Signboard? Kedai? Signboard kedai. Kedai. Saya sampai Signboard jalan. kedai, sampai signboard semua, jalan-jalan semua. I think kita boleh dapat bahasa tu. Kan? So jadi satu lagi rahsia dia waktu malam peksa kan. Azhar ni best peksa dia banding saya dengan Zala pernah belajar kat UM, pernah belajar kat UIA, saya pernah belajar kat UUM kan. Saya tengah buat PhD kat UM. Azhar peksa dia best, memang sempoi. Peksa dia kalau kita tak boleh jawab, kita 3 jam kan. Kita boleh duduk relax, kita boleh minta teh kan. Order teh tau, ada orang jual teh. So, Kat mana? boleh minta teh dekat Azhar, dekat Dewan Peksa ni akan ada orang jual teh. Syai. So kita boleh relax minum teh dulu, cari idea dulu, sambung boleh balik. Itu yang menarik dia. Okay? Dan saya kalau malam peksa, saya bukan belajar pada malam peksa. Dengan izin Allah kalau malam peksa, saya akan cari tok guru minta doa. Selain daripada ayah saya, mak saya, ayah saya meninggal itu, ayah saya sempat setahun saya kat Azhar, maknanya saya akan minta doa. Itu yang saya cari guru Quran, saya cari guru hadis, saya akan ziarah dia, saya minta nasihat ilmu kat dia kan. Maksudnya untuk malam peksa tu. Orang Melayu biasa malam peksa kan memang baca doa sebagainya kan. Baca doa tu masuk dewan je Ustaz. Biasa baca nota. Sebab saya percaya dengan keberkatan-keberkatan, maknanya doa orang alim pada kita tu. Itu memang dengan izallah sejak dulu lah. Saya suka ziarah orang alim kan. Itu yang Ustaz apa tu? Dia kalau malam Ustaz Faiz. Ustaz Faiz tu malam peksa. Malam peksa. Dulu dia kata. Jadi saya malam pukul 11 12 saya balik. Daripada mana saya ziarah Syekh ni. Saya yang study awal study. Jadi malam-malam akhir tu relax, minta doa, minta berkat. ziarah orang alim, keberkatan-keberkatan di ulama kan. Masya Allah. Oh, itu ceritanya. Ingatkan Ustaz kaki jalan ke, kaki lepak ke, kan tak study ke. Tapi itulah heran juga sekejap Kak. Yelah ada di UM, di Azhar, di UEM, UIA. Ya Allah, mana lagi Ustaz tak pergi ni. Ni memang aku nak korek ni lagi. Saya satu batch dengan Ustaz Hafiz Mansur. Ustaz Hafiz Mansur. Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz Mansur. Itu satu rumah. Saya duduk Johor. Itu Mufti KFC tu Ustaz. Mufti KFC. Saya satu batch dengan Ustaz Halim Hafiz. Oh ya Allah. Hebat. Ustaz Halim Hafiz. Ustaz Halim Hafiz tu memang gila-gila. Itu satu batch lah. Dia hebat. Oh, ya ke? Okey. Baru tahu kenapa Ustaz keluar malam tu rupanya ada sebab lah, ada cerita di sebalik tu lah Ustaz Masya Allah. Rasanya anak-anak muda kita tak buat macam Ustaz buat tu Ustaz. Dia, kalau belum study dia study, tak tidur. Kalau dah study dia tidur. Dia tak ada nak fikir apa. Kadang-kadang kita sangka baik ada ramai yang buat macam tu, tapi majoriti lah, maknanya anak muda kena belajar banyak lah daripada ustaz-ustaz, para asatizah kita lah. Alhamdulillah. Siapa lagi ni? Apa komen? Ada soalan ke yang nak bertanya? Dia kata, Yanti Ismail kata, tengok ustaz ketawa, Nurtizen pun hilang stres. Ya. Tapi ustaz jap. Ada orang kata, bukan ada orang kata, apa yang kita tahu, katanya kalau banyak gelak nanti ilmunya hilang, terbang. Macam mana Ustaz? Okey, saya dah kongsikan dengan Nurtizen sekalian. Okey, ketawa dalam Islam. Ketawa ni, Allah jadikan memang untuk manusia dapat kebahagiaan. Kita takkan jumpa ketawa pada makhluk lain. Kita takkan jumpa ketawa pada kucing. Dia pernah jumpa tak kucing ketawa? Astagfirullah. Miau. Pernah jumpa tak kambing ketawa? Kambing ketawa. Tak jumpa. Betul Ustaz. Memang Allah SWT jadikan ketawa ni untuk memang manusia. Dan kajian sains pun kalau kita ketawa akan keluar endorfin. Maknanya menjadikan kita lebih ceria, lebih muda, lebih tenang, bagus untuk jantung kan. So maksudnya ketawa memang Allah jadikan untuk manusia. Dan benda ni Allah sebut dalam Quran juga. Allah kata ahli syurga tu nak melambangkan syurga tu memang best, dahikatum mustabsyirah. Maknanya mereka tu ketawa dan ceria. Satu orang yang senyum, ceria, hatinya gembira,
maknanya Allah dah rezekikan. Maknanya rasa sedikit syurga ketika berada di dunia ni. Tenang, ceria. Allah sebut dhahikatun mustabsyirah. Okay? Cuma dalam ketawa ni kita perlu jaga 3 benda. Pertama, sumber ketawa. Sumber ketawa jangan benda haram. Yang kedua, cara ada orang sumber ketawa dengan cara haram. Cara mengejek orang, kan? Cara mengejek orang dengan cara menghina orang, kan? Sumber ketawa. Yang kedua yang kita kena jaga adalah kaedah ketawa. Ketawa tu jangan sampai mengilai macam tak boleh lawan Ustaz. Patutlah si Yati tutup mic. Sebab kalau mengilai dia lagi kuat Ustaz. Oh ya ke? Okay. So, dua cara cara ketawa. Cara ketawa. Dan yang ketiga yang perlu kita jaga adalah hasil ketawa. Jangan hasil ketawa. Jangan sampai kita ketawa tu menyebabkan orang terasa hati, orang kecil hati, orang macam rasa pecah ukhuwah. Itu 3 benda jaga. So kalau 3 benda jaga, ketawalah. Sebab Allah jadikan ketawa memang untuk manusia. Okay. So jadi kadang-kadang saya sang ustaz kata, ya apa kau ketawa gelap hati kan? Jadi ketawa yang gelap hati tu apabila tak jaga 3 benda ni. Jadi kalau kita jaga 3 benda ni, ketawalah. Sebab memang Allah jadikan ketawa untuk manusia. Dhahikatum mustabsyirah. Ahli syurga bergelak ketawa dengan bergembira. Gelak ketawa dan ceria. Tu. Dhahikatum mustabsyirah. Wah, okey. Tapi yelah macam ustaz banyak ilmu tak apa, ustaz boleh fikir sebelum ketawa tu okey, sumber ketawa okey, kaedah ketawa betul, hasil ketawa betul. Baru gelak kan. Macam kami ni ustaz, kalau nak fikir 3 benda tu, nak gelak sumber ketawa okey, kaedah ketawa tak gelak jadinya. Tak bukan dia delay. Kau dah habis gelak baru kita tahu tak apa Ustaz. Pesona di Zara dah habis baru gelak. Okey. Faham. Maknanya ada cara dia lain, masya-Allah. Okey, ada orang minta ulang balik 3 syarat tu kan. Okay. Sumber ketawa. Yang kemudian yang keduanya cara ketawa. Dan ketiganya kaedah yang ketiga hasil ketawa tu. Hasil ketawa tu jangan sampai menghina orang dan sebagainya. Kan? Tengok. Okey. Faham. Okey, maknanya masing-masing hadamkan dan fahamkan. Tengoklah kita ketawa macam mana dan ketawa kita kenapa dan apa hasil daripada ketuk pula ketawa, hasil daripada ketawa tu lah. Kalau lepas ketawa kita tampar Ustaz, apa hasil itu? Itu dipanggil nasib badan. Nasib badan. Dah nasib badan lah ya. Salah kaedah itu. Baik, okey, itu caranya. Dan lagi kalau ada soalan boleh tanya-tanyakan. Ada yang terbahak-terbahak lah apalah Ustaz dah macam komedi. Ustaz tak ada ke geng-geng Maharaja Lawak ke mana-mana ajak Ustaz masuk pentas Maharaja Lawak? Ustaz siapa tu? Yang Fakrul Unik ajak. Ada Amin Idris pun pernah naik pentas untuk Maharaja Lawak. Mana Heliza Helmi? Kenapa dia tak live lagi dengan Ustaz? Kenapa tak ada malam ni patutnya kita kena ajak Ija join Ustaz Amin kan. Nanti insya-Allah. Dia pun ketawa boleh tahan tu Ustaz. Oh ya? Okey. Tadi bab ketawa. Maknanya, tapi Ustaz nanti orang kata tak serius pula. Kalau saya pernah kena marah. Bukan kena marah lah. Yalah, dia kata serius lah sikit. Aku cerita benda serius kat kau ni. Kita bukanlah gelak ketawa. Kita macam nampak tak serius lah. Tapi orang tu mungkin expect kita serius. Jadi kita macam, habis aku nak buat macam mana emosi yang sebenar ni Ustaz? Itu yang kata sumber ketawa tadi. Kadang-kadang kita ingat benda tu lawak. Bagi orang tu tak lawak. Itu yang sumber ketawa kita kena faham. Jadi kita gelakkan dia, akhirnya hasil ketawa tu menyebabkan dia kecil hati. Kau ni ketawakan aku pula. Aku serius tau. Maknanya menjadikan dia terasa hati yang kita. Itu sumber ketawa tu kena faham. Jaga. Mana tengok tempat kat mana jugalah kita kita tak boleh main suka je nak gelak-gelak, nak ajak orang gelak ke apa apatah lagi. Malam ni macam tajuk kita seni gelak kot Ustaz.
Okey, ni Sedih ada ketawa. Ustaz Suli kata macam mana nak handle orang yang seorang kita kat media serang kot. Macam mana nak handle orang yang serang kita dekat media sosial. Ustaz pernah tak kena serang? Macam mana Ustaz buat dekat media sosial? Saya ni satu hal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak bukan orang yang mudah ambil hati tu hal. Maksudnya saya berpegang bahawa ala orang kita, macam saya sebutlah baru ni kan, kita ni baik pun dikata, jahat pun dikata. Betul. Lebih baik kita dikata dalam keadaan kita baik daripada kita dikata dalam keadaan kita jahat sungguh kan. Maknanya orang nak kata ikut dia lah kan. Maknanya kadang-kadang apa yang dia cakap tu betul juga tau. Menyebabkan kita boleh baiki hati, baiki diri kita. Kalau dia kata apalah awak ni apa semua kan. Kadang-kadang dia cakap tu betul kadang-kadang. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai untuk memperbaiki diri kita. Kalau dia cakap tak betul, kita ada pahala memaafkan. Jadi kita kan lebih tenang. Jadi cara kita mandang tu betul, kita akan jadi betul lah. Jadi lebih tenang lagi. Okay. Nak maafkan tu lama mana Ustaz? Oh, lama mana nak maafkan? Dengan izin Allah. Itu sebab kadang-kadang kita kena jadikan positive attitude ni sebagai positive mental sebagai attitude. Positive mentally kita jadikan sebagai attitude. Jadi kalau kita dah jadikan attitude, benda tu spontan tau. Benda tu natural. Maknanya, maafkan dia lah. Mana kita tak perlu tercari-cari untuk memaafkan orang. Kita naturally, maafkan lah. Naturally macam tu. Maknanya kita kena jadikan sifat pemaaf tu satu yang natural. Orang buat macam mana buruk kat kita pun, tak apalah, maafkanlah dia. Ya Allah, susah tu Ustaz. Tapi insya-Allah kami cuba. Ramai yang kata setuju. Lepas tu ada yang kata memang salah channel lah siapa yang share masalah rumah tangga dalam Facebook. Betul tak Ustaz? Kalau orang jenis suka share, tapi dia tak share direct, dia share indirect, kias-kias, panas-panas, pedas-pedas macam tu. Macam mana Ustaz macam tu? Sebenarnya, kita ni apa yang kita terjemahkan dalam perbuatan, dalam perkataan. So sebenarnya apabila kita maknanya kongsikan masalah kita dekat Facebook dan sebagainya, sebabnya sebenarnya melambangkan ketidakmampuan kita untuk handle masalah. Kan? So maksudnya dia memaparkan kita ni sebenarnya tak ada kematangan untuk menghandle masalah kita. Itu yang kita kena faham, dan sebab itu kita kena usaha untuk jangan kita suka kongsikan masalah dekat Facebook ke, dekat IG ke, memaki-maki dan sebagainya. Tak perlu benda tu. Kan? Dan benda ni biar jadikan attitude. Maknanya positive mental ni biar jadikan attitude. Kat mana-mana pun apa je masalahnya. Maknanya kalau kita jenis suka share masalah kat Facebook tu, kita tak boleh nak settle kat luar, kita settle kat Facebook. Dia agaknya diingat Mark Zuckerberg faham kod apa yang ditulis tu, kod penasas Facebook tu Dia tak boleh Mark Zuckerberg tak boleh bantu Ustaz tau. Baik insya-Allah. Apa tadi? Mendongkol lain, merengkel apa merengkel? Merengkel? Merengkel. Itu kena tanya orang yang lebih senior tu. Orang tuek lah. Orang tuek nang dia ke Tapi Ustaz cakap pasal Ustaz cerita pasal bahasa-bahasa orang lama, orang tua dulu kan. Ustaz kan pernah pergi Indonesia juga kan. Macam menjejaki aulia Ustaz menjejaki aulia ataupun yalah wali-wali lah. Wali Songo. Semua Ustaz pergi dah. Songo. Pergi dah semua. Songo. Wis Songo ketemu lah. Sing Songo kabeh. Zus khatam tu. So wis iso mabur lagi. Faham ke tak tu? So macam apa ibrah iktibar yang Ustaz boleh dapat yang boleh share dengan kita orang ni supaya kita orang pun mana tahu ada yang semangat nak juga menjejaki tempat-tempat wali-wali Allah ni Ustaz dekat Nusantara kita ni. Share sikit Ustaz. Okey, yang menarik dia, ini saya nak cerita pertama sejarah kan. Okey, dulu Nusantara ni ada dua tanah saja. Satu tanah Melayu, satu lagi tanah Jawa. Okey. Tanah Melayu ni daripada Sumatera. Sumatera ni semua adalah orang Melayu sebenarnya.
Maknanya orang Minang, orang Jambi itu semua Melayu. Sebab tu kalau kita pergi bahagian Sumatera, Aceh itu semua orang Melayu tu sebenarnya. Itu gugusan orang Melayu. Jadi orang Melayu ni Sumatera. daripada Sumatera, kemudian ke Semenanjung Tanah Melayu, sampai ke selatan Thailand, kena sampai ke bahagian Filipina, sebahagian daripada Champa tu, Cambodia itu Kemboja. semua adalah Kemboja itu tanah Melayu. Okay? So tanah Jawa kalau sekarang ni boleh di Jakarta ke bawah lah. Jakarta ke bawah. Pulau Jawa tu lah, Pulau Jawa sampai lah hujung. Pulau Jawa. Okay? So di Nusantara ni ada dua kira maknanya orang Melayu dan juga orang Jawa lah kan. Okay. Jadi antara yang dapat awal masuk Islam adalah orang Melayu. Jadi kalau kita type kat Google, Barus itu adalah Barus satu tempat pertama sekali orang Arab Islam datang dan disebut sebagai gerbang pertama Islam sampai ke Barus. Tapi belum menjadi sebuah kerajaan, baru masyarakat kecil. Jadi maknanya selepas daripada itu maka barulah orang Jawa maknanya menerima Islam. So maksudnya orang Melayu dan orang Jawa. Dia penjajah ni pecahkan kita. Penjajah pecahkan negara Nusantara ni. Jadi ada negara-negara lah. Negara-negara. Sebab tu kalau kita cakap, alah macam kata orang sekarang ada buat statement kan. Alah jadi dia buat statement. Alah kau bukan asal sini, kau asal Indonesia. Indonesia, Malaysia baru. Maknanya kita 1957 baru wujud Malaysia. Tanah Melayu ni ini semua ni dulu ni. Sumatera apa semua kan. Tanah Jawa tu semua. Macam negara Indonesia apa waktu tu belum ada Indonesia ke Malaysia tak ada. Semua tanah Melayu atau tanah Jawa. Tapi orang Jawa ni satu benda yang lebih dia adalah dia maknanya lebih teliti sikit dalam buat satu benda. Orang Jawa kan terkenal dengan maksudnya dengan rajin apa semua kan. Sebab itu tulisan Jawi merujuk tulisan tak apa Ustaz. Sambil-sambil. Tulisan tulisan yang telah ditukar dipanggil tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini merujuk kepada tulisan daripada Jawa. Jawi. Jawi tu rujuk Jawa. Tapi sebenarnya adalah tulisan yang untuk maknanya orang yang tak Islam gunakan tulisan Jawi ya. Itu yang kita antara yang menarik lah. Jadi maknanya sebab itu apa nama? Hantuah. Takkan Melayu hilang di dunia Ya. Sebenarnya ada tambahan perkataan tu tapi tak ramai orang tahu tau. Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa berada di belakang. Betul. Ustaz dapat kat mana ni? Satu orang saya tu orang profesor. Saya tak tahu dia kurang ke apa, saya pun tak tahu. Dia kata selagi Jawa di belakang. Dan maknanya satu rumpun besar Nusantara lah kita ni. Iyalah. Oh, itulah sejarah dia. Dan kalau kalau tadi sejarah Wali Songo antara Sumatera, mana Sumatera? Sumatera sini dengan Pulau Jawa, mana yang ramai? Duduk belah mana daripada 9? Sahaja nak tanya sejarah. Memang Wali Songo ni merujuk kepada pendakwah tanah Jawa. Semua ni Pulau Jawa lah, bukan belah Pulau Sumatera. Jawa, Pulau Jawa. Maknanya Wali Songo ni pendakwah Kepulauan Jawa. So pendakwah Kepulauan Melayu, dia ada tokoh dia. Contoh macam Fatimah Maksumah. Contoh macam Syekh Ismail yang dekat Pulau Besar. Pulau Besar Melaka. Itu tokoh-tokoh pendakwah maknanya bagi Melayu. Jadi Wali Songo pendakwah bagi tanah Pulau Jawa. Oh, faham. Oh, maknanya tapi dia berbeza ikut bukan kabupaten, wilayah-wilayah dia lah. Dekat Surabaya. Ya. Dekat Banten Jawa, ada Banten. Jawa. Kemudian selain daripada Wali Songo ni, dia ada banyak betul lah. Ustaz tengah cas handphone. Saya tengah cas handphone. Bateri nak habis. Nurkizan kita tahu. Goyang handphone Ustaz pun dia tahu Ustaz tengah buat apa.
sekilas handphone digoyang. Tahu cas ataupun Tidak. Dia kalau tak cas tu tidak. gelap lah. Ya, ya. No, itu sebenarnya jiwa-jiwa wali-wali dah dia boleh baca apa orang buat tu Ustaz. Okey. So tadi apa Mana tadi? kita cerita tentang wali-wali. Cuma saja nak tanya juga pasal wali selain tu. daripada Wali Songo tu, sebenarnya banyak lagi ulama-ulama yang lain. Banyak lagi ulama-ulama yang lain. Daripada Banjar, Al-Banjari, banyak ulama Al-Banjari. Daripada Banten, banyak ulama daripada Banten. Selain daripada ni. Kalau Tanah Melayu ni, ada satu tempat yang baru saya sebut tadi kan. Barus ni orang Arab datang sebab dia mengambil bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Kapur barus. Kapur barus ya. So ini maknanya barus dalam bahasa Arab adalah fansur. Kita pernah tak dengar nama ulama yang dinisbahkan dengan Al-Fansuri? Contoh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri. Al-Fansuri maknanya orang Melayu daripada Fansur, daripada barus tu. Itu baru sejarahnya, itu baru sikit-sikit cuplikan di Ustaz sebut tu kan. Belum kita cerita tentang mendalam lagi seorang-seorang, belum cerita pasal pokok pisang yang keluar biji tasbih tu Ustaz ni. Ya, kan? Betul. Aduh, banyaknya bestnya kalau dapat dengar semua tu. Itu dah kena buat episod-episod tu Ustaz. Boleh. Episod live IG Wali Songo. InsyaAllah. Ataupun kita cerita yang mengenai maknanya sejarah Islam Nusantara. Sejarah Islam Nusantara. Itulah Ustaz kan, kalau ikutkan Ustaz kan macam sebelum PKP ni kan rajin keluar ke sana kemari kan. So bila PKP ni duduk rumah aja, tapi kita orang lah yang boleh belajar daripada Ustaz. So Ustaz jangan lari mana-mana Ustaz, kita nak banyak belajar daripada Ustaz ni. Cuma kalau ikutkan, kalau sekarang ni bukan PKP, biasa bulan Ramadan Ustaz apa aktiviti? Biasanya bulan Ramadan saya tak dekat Malaysia. Biasanya awal Ramadan biasanya awal Ramadan tak ada. Biasanya awal Ramadan saya akan hantar bantuan ke Palestin. Bantuan buka puasa. Buka puasa Palestin biasa itu memang dah dekat 10 tahun itu So jadi maknanya saya akan balik ujung Ramadan. Kadang-kadang raya kat sana. Jadi maknanya bantuan ke Palestin maknanya dengan dua saya bawa sendiri awal Ramadan. Kemudian hujung Ramadan biasa jemaah. Saya biasanya memang akan buat sambutan 10 malam akhir dekat Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, seronoknya. Jadi maknanya jemaah-jemaah saya akan pergi ke sana dan dia maknanya masakkan, bungkus dan agihkan untuk buka puasa kat Al-Aqsa. Itu kebiasaannya lah. Masya Allah. Tahun ini kita cuma transfer saja duit untuk ke sana untuk bantuan buka puasa ni. Maknanya tak dapat tu hantar sendiri lah. Itulah. Tapi itulah, maknanya kalau pergi Masjid Al-Aqsa tu petik nama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, orang sana kenal lah itu yang saya dengan Izzallah baru ni live dengan Fitri. Fitri Yahya. Fitri Yahya. Betul ya. Kan dia tahun ni buat dan ada rakaman dekat Rasul juga. Rasul kat Palestin juga. So jadi maknanya dia kata, Ustaz, ada ramai yang menjual nama Ustaz. Nak ceritanya dia selalu macam rapat dengan saya, bagilah derma aku. La ilaha illallah. Dia jual nama Ustaz. Orang ni macam-macam. Ya Allah. Habis tu dia kata dia kenal Ustaz lah. Tapi masa Ustaz pergi sana Ustaz tak pernah tak kenal dia orang pun sebab saya dah sejak 2009 ramai lah kenal itu ini sebagainya, memang sangat rapat lah. Saya dengan Izzallah dengan Al-Aqsa tu sangat rapat. Saya rasa berarti dah cukup, kita seretkan balik untuk pakai balik. Itulah ada yang kata suara Ustaz jauh bunyi dia. Tenggelam. Ada yang kata tenggelam tu. Kan. Okey. Belilah charger yang tak payah connect wayar tu, letak je. Tak pun transfer tu, bateri yang boleh transfer tu. Hantar charging. Gitu. Hantar charging. Kan, ya Allah, ya Tuhanku. Okey Ustaz, apa tadi? Ni tengok apa tadi, ramai yang tanya macam-macam pasal Wali Songo. Itulah menarik ni sebenarnya, bila Ustaz cerita bab sejarah je sebenarnya ramai yang memang tertarik. Tengok Ustaz je dah macam jejak Rasul lah macam tu. Jejak Wali Ustaz kita buat jejak Wali. Jejak Wali ya. Boleh kita cerita jejak Wali. Kan. Cuma okey, berapa minit lagi tinggal ni? 5 minit. Kita 5 minit lagi. Conclusion lah sikit. Ustaz dah cerita tadi pasal
awal tadi pasal apa? Pasal gelak, macam mana cara-cara gelak yang yang membahagia dan menceriakan dan batas-batasnya. Lepas tu cerita pasal sejarah. Sebenarnya ujung cerita nak cerita pasal ilmu ni Ustaz. Macam contoh Wali Songo kan. Zaman diorang dulu mana ada media sosial, mana ada internet, mana ada line telefon laju-laju. Tapi ilmunya Masya Allah melimpah ruah Ustaz. Apa antara rahsia yang Ustaz pelajari daripada Aulia ni supaya kita orang pun boleh belajar daripada Ustaz? Sebenarnya, hari tu perkongsian kita ada cerita pasal keberkatan masa kan? Ya. Keberkatan masa. Sebenarnya dia berkaitan juga dengan pagi kan. Sama juga dengan keberkatan masa. Sebab apa orang terdahulu ilmunya luar biasa kan. Okey, contoh. Imam Abu Mansur yang menyusun balik Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dua orang yang berbeza. Satu di Baghdad, satu lagi dekat Mawara An-Nahar. Imam Abu Mansur Al-Maturidi makamnya sekarang ni berada di Uzbekistan. Okey. Ustaz pernah pergi? Saya pernah pergi makam Abu Mansur, mana Syekh Abu Mansur Maturidi. Bayangkan, mereka tak pernah bertemu, mengarang kitab sama. Masya Allah. Sama tau. Patah-patah perkataannya sama. Macam kopi. Memang pelik. Itu memang pelik. Mengarang kitab benda yang sama. Ada perbezaan-perbezaan lain, tapi sama. Jadi itu keberkatan masa, keberkatan ilmu yang Allah bagi itu kan. Itu kadang-kadang kita sekarang ni peluang universiti banyak, tapi kita lupa soal keberkatan. Saya pula jenis percaya dan saya yakin sangat, dan guru saya ajar sangat untuk menjaga keberkatan dalam hidup ni. Keberkatan ilmu, keberkatan umur, keberkatan masa. Kalau sebab maksud berkat tu sendiri ziyadatul khair, pertambah kebaikan. Jadi kalau kita ada keberkatan hidup kita, banyak benda-benda baik akan bercambah dalam hidup kita ni. Maknanya buat apa pun fikirkan keberkatan ya, kaf barok, kaf tanun. Jadi keberkatan ni, macam orang tanya kan, macam mana nak dapat keberkatan? Berkat datang dengan menjaga adab. Sebab tu Islam penuh dengan adab. Nak dapat berkat ilmu, jaga adab ilmu. Nak dapat berkat masa, jaga adab masa. Nak dapat berkat daripada mak ayah, jaga adab dengan mak ayah. Adab. Adab sumber keberkatan. InsyaAllah Ustaz. Ada orang tanya ni, boleh tak Ustaz gelak dengan tutup mulut? Gelak mana tu? Tutup mulut. Gelak tutup mulut macam ni lah. Itu salah satu cara mana tutup mulut. Sepanjang ada cerita lah mana gelak tutup mulut ni. Okey, ada satu orang, dia ni dah tua. Jadi anak-anak dia kata, ayah, kita carikan ayah ni mak baru lah ya. Sebab apa? Mak dia dah meninggal. Ayah dia kata, aku malu lah. Gigi aku depan ni rongak tau. Dia depan gigi dia rongak dua ni. Ayah jangan malu lah. Ya, tak apa ya. Nanti kalau ayah jumpa untuk kali pertama makcik ni, ayah bagi salam. Ayah tutup lagi ni. Assalamualaikum. Jadi dia tak nampak gigi ayah kan. Waalaikumsalam. Ayah dia berkata, boleh lah. Okey. Jadi maknanya hari nak bertemu dengan makcik ni, jadi bertemu semua masing-masing macam pakai berkemas kan. Ayah, okey. Ini ayah saya perkenalkan, ayah dia beri salam lah. Assalamualaikum kan. Makcik ni tengok ayah dia macam ni lah. Kena makcik dia jawab, Waalaikumsalam. Tahu dah kenapa. Tahu. Maknanya ayah lagi banyak gigi depan dia. Waalaikumsalam. Selamatlah mak kau macam tu. Astagfirullahalazim. Itu ceritanya. Okey Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita dah Ustaz ada masa lagi ke tu? Kita ada dalam masa 2 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Kalau Ustaz nak tutup dengan doa ataupun conclusion. Ya. Okey. Terima kasih pada DJ Pian pada malam ini yang menceriakan kita pada malam ini. Ya, melantun-lantun topik kita ni. Okey. Terima kasih kepada semua followers sekalian. Alhamdulillah yang sudi mendengar perkongsian kita daripada awal sampai akhir, dan kepada sesiapa saja yang menjayakan perkongsian kita pada malam ini lah. Okey, kita minta DJ Pian lah doakan kita malam ni insya-Allah. Tolong Ustaz, masya-Allah. Tak apa. Sila DJ Pian. Sila.
Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin Bismillahirrahmanirrahim. ya Rab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Amin ya Allah. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il Amin muslimin ya wal Allah. muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat wal muallimin wal Amin ya muallimat Rab. al ahya'i minhum wal Amin. amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. berkatilah ibadah kami, ya Allah, puasa kami, solat kami, dan Amin ya Allah. tuntutan Amin. ilmu kami ini, moga-moga dengan keberkatan itu dapat membawa kami ke syurga, berkumpul bersama-sama dhahikatan mustabsyirah, insyaallah. Amin. Amin. Walhamdulillah. Amin ya Wassallallahu Rab. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Biar kasi soal laju. Sebab time, masa dah time, kata takut berhenti, dia potong. Masa dah kan? time. Baik, betul. Okey, terima kasih Bian. Jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah, Ustaz. Minta maaf salah silap Ustaz ya. Sama-sama. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey. Jadi, senang penonton yang saya sayangi sekalian. Okey, so terima kasih sama-sama saya. Jangan lupa, pagi esok pukul 8, kita ada kuliah seperti biasa. Dan malam esok, saya akan bersama dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Malam esok pukul 10 dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah, insyaAllah. So, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Jom sama-sama kita nyanyikan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.